GRS dan PH akan meneruskan kerjasama dalam PRU DUN Sabah ke-17. Perkara ini ditegaskan Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Itu yang telah kita putuskan. Jadi kerjasama itu akan kita teruskan karena sekarang ini kerjasama dalam kerajaan negeri itu yang kita teruskan. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah ditemui di Sandakan. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji memberitahu kerajaan negeri sedang mengkaji untuk menggubal rang undang-undang RUU anti-buli peringkat negeri Sabah. Ia akan dibawa dalam persidangan DUN Sabah akan datang. Masalah capaian internet di Pulau Sebatik Tawau, kawasan sepadan Malaysia-Indonesia bakal diberi perhatian serius oleh kerajaan. Bagi tujuan itu, MCMC diarah turun padang ke Pulau Sebatik bagi menilai sendiri keadaan sebenar. MCMC juga sedang meneliti beberapa cadangan awal yang dijangka mula dilaksana seawal bulan ini khusus untuk memperkukuh capaian digital di kawasan berkenaan. Kami sebelum ini ada terima masalah isu masalah internet di Pulau Sebatik. Antara masalah yang dibangkitkan sama ada oleh orang awam maupun pihak keselamatan adalah limpahan signal daripada negara jiran selain daripada beberapa isu spektrum. Dalam pada itu, satu mesyuarat kerjasama telekomunikasi Malaysia-Indonesia akan diadakan di Kota Kinabalu dalam tempoh 2 minggu lagi. Mesyuarat ini bakal menghimpunkan wakil MCMC dan agensi berkaitan dari Indonesia di mana isu Pulau Sebatik akan dibincang bagi mencari penyelesaian bersama antara kedua-dua negara. Demi menjamin kelestarian alam sekitar, sumber perikanan dan ekopelancongan, pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan konsep industri tagal perlu terus diperkukuh. Jadi perlu ada sisi libat urus ataupun engagement di antara pengusaha dan juga para pemimpin masyarakat dan juga para penduduk. Dan juga harus dikeluarkan barangkali daripada masa ke semasa tulisan-tulisan artikel, posting-posting di media sosial tentang tagal ini. Perkenalkan tagal ini, fahamkan tagal ini kepada semua masyarakat supaya mereka semua dapat menghargai industri ikan tagal ini. Datuk Muhammad berkata demikian ketika ditemui dalam majlis pelepasan ikan di Tagal Teboon Minansar Eco-Tourism Community Ulu Kimanis. Beliau menegaskan industri tagal wajar diangkat ke tahap lebih produktif dan kompetitif sekaligus menarik lebih ramai pelancong ke Sabah dan menjana ekonomi setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad turut mengumumkan pembinaan gerai buah-buahan bernilai RM200,000 di Pekan Bongawan. Sumbangan peruntukan ini disalurkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui FAMA bagi membantu pengusaha tempatan berniaga dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Dewan Perpaduan DHRM di Kampung Karangan Beaufort bakal dijadikan pusat pemindahan sementara ketika berlaku banjir atau bencana. Kemudahan ini yang telah lama dinantikan penduduk lengkap dengan astaka dan kemudahan asas seperti tandas menjadikan ia selesa untuk dijadikan tempat transit sementara. Karena Kampung Karangan ini kalau kita melihat kiri dan kanannya ialah Bukit Bukau. Mungkin juga rumah masyarakat kita mengalami keruntuhan dan tidak selamat didiami, dan juga boleh kita tempatkan Dewan ini sebagai tempat mereka transit untuk langkah-langkah seterusnya akan diambil oleh pihak kita. Menurut Datuk Ruslan, Dewan yang terletak berhampiran kawasan bukit amat strategik sebagai lokasi berteduh jika berlaku banjir luar jangka atau kejadian tanah runtuh. Beliau ditemui RTM dalam majlis perasmian Dewan Perpaduan DHRM di Kampung Karangan Beaufort. Dewan bernilai lebih RM300,000 ini siap sepenuhnya tahun lepas, termasuk pembinaan serupa di Kampung Lupak, SAN Gadong dan Kampung Lawa. 3 lagi dewan dijangka siap tahun ini melibatkan kawasan Batu 6.5 Lumadan, Kabajang Ulu dan Kampung Teratak Padas Damit.
Lilin, pelita dan lampu meja jadi sumber cahaya sebahagian pelajar luar bandar. Dalam serba kekurangan, mereka tetap gigih menyiapkan tugasan demi masa depan. Ikuti laporan khas Aspirasi Bayu bersama Iswadiman Syamsuddin di Pitas. Saya harap kami dapat dibantulah oleh kerajaan untuk diberi elektrik supaya memudahkan saya untuk belajar dan memudahkan kehidupan kami sekeluarga juga lah. Saya pun paham juga keadaan begini, dapat hidup juga. Tapi walaupun begitu, ada juga harapan mau try ada keran begitu hidup selesai dengan ada elektrik yang boleh digunakan di rumah. Daniel dari Kampung Radap Ungkup dan Muhammad dari Kampung Saab masing-masing berusaha mengulang kaji pelajaran dalam keterbatasan cahaya. Baiklah saudara, hanya berbekalkan lilin, lampu pelita ataupun lampu meja ini, anak-anak di kawasan luar bandar ini yang masih tidak mempunyai bekalan elektrik yang tetap mengulang kaji pelajaran demi masa depan mereka. Mereka tidak berputus asa. Sebaliknya terus menaruh harapan agar satu hari nanti dapat menikmati cahaya yang sebenar. Waktu di rumah ini dapat juga belajar guna lampu yang dicas pada pagi hari menggunakan panel solar lah. Dia lampu ini boleh digunakan juga waktu belajar. Dia boleh juga bertahan selama kira-kira 1 jam 2 jam begitulah. Syukur juga dapat belajar waktu malam hari. Saya membantu mereka untuk sedikit pembelajaran kan, dan itu dari segi pencahayaan itulah sebab kami gunakan lampu solo saja kan, itu agak sukar lah. Generator jadi alternatif sementara, namun kos minyak yang tinggi hanya membenarkan penggunaan dalam tempoh terhad. Dalam satu malam itu aku guna pakai petrol 3 botol. Jadi dalam satu botol itu dia berharga RM5. Saya on daripada jam 6 petang hingga pada jam 12 malam. Jadi tidak lari 3 botol ke bawah lah. Walaupun Pitas pernah melahirkan pelajar cemerlang tanpa kemudahan elektrik, namun cabaran hari ini menuntut penyelesaian lebih mampan. Saya bersekolah pada tahun 60-an di sini. Memang tidak ada elektrisiti, tidak ada jalan raya. Kita gunakan lampu pelita yang pakai minyak kerosin. Tapi itu tidak bermakna yang kita tidak boleh belajar dan sebagainya. Melalui Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040, Suruhanjaya Tenaga Sabah ECOS telah memetahkan kampung yang masih gelap untuk diberikan bekalan. Kaedah kita ini adalah sambungan ke grid untuk kawasan yang berhampiran dengan talian grid sedia ada. Yang keduanya adalah pembekalan alternatif adalah secara off-grid. Contohnya seperti solar hybrid, juga micro hydro dan juga lain-lain sumber tenaga berskala kecil. Hampir keseluruhan daerah Pitas telah memperoleh kemudahan elektrik dan proses menambah baik bekalan terus dilaksana. Dari cahaya lilin dan generator, impian sebenar ialah bekalan elektrik stabil untuk semua. Aspirasi itu kini menuju ke fasa seterusnya. Rancangan kerajaan mencapai 100% elektrifikasi menjelang 2030. Itu yang akan kami ketengahkan dalam siri seterusnya. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.